kita masuk topik yang ketiga. Variasi bahasa. Oh, variasi ni pun banyak. Kalau saya nak bincang ni lama ni. Sedangkan kita belum masuk lagi ni pragmatik ni. Okey, jadi variasi ni yang paling penting awak kena tahu ciri lah juga. Ciri-ciri Contoh dialek, ideolek, apa bezanya tu. Ini saya ingat tak ada masalah lah, awak dah tahu kan. Apa beza pidgin, kriol, Selangor. Okey, pidgin dengan bahasa pasar. Pelajar saya tanya dalam soal percubaan yang lepas. Cikgu, apa beza bahasa pidgin dengan bahasa pasar? Jadi sebenarnya memang tak ada perbezaan. Bahasa pasar cirinya samalah dengan bahasa pidgin. Yang paling penting apa persamaannya itu? Dia sebab kita susah nak cari perbezaan, jadi maknanya dia ada persamaan. Okey, apa persamaannya? Yang paling penting persamaannya ialah bahasa pasar dan bahasa pidgin dia tiada penutur jati. Tiada penutur jati maksudnya apa? Dia tidak dituturkan di rumah. Maknanya mak bapak dia tak bercakap dengan anak dengan menggunakan bahasa pidgin atau bahasa pasar. Okey. Apa logiknya? Okey, logiknya. Kalau bahasa pasar, bahasa pasar, kenapa timbul bahasa pasar? Sebab bahasa yang digunakan di pasar. Di pasar dulu yang jual ikan itu orang Cina. Yang datang nak beli orang Melayu. Okey. Jadi orang Cina ni dia tak fasih bahasa Melayu. Dia akan guna bahasa pasar lah. Lu apa mau? Okey. Jadi kita pun jawablah. Saya mau ikan. Ikan apa kan? Itu ikan banyak besar. Jadi maknanya itu ciri bahasa pasar, maknanya bahasa pasar tu yang dicakap antara peniaga dia bercakap dengan orang yang datang nak beli barang tu, dia tak cakap gunakan bahasa itu di rumah dengan anak dia. Di rumah dia gunakan bahasa apa? Ya, di rumah dah pasti dia gunakan bahasa ibunda. Sebab itu kita kata bahasa pasar dengan bahasa pidgin dia tidak ada penutur jati. Maknanya di rumah dia tak gunakan bahasa itu. Dia cuma gunakan bahasa itu untuk bertutur dengan orang lain. Dengan biasanya bangsa lain lah yang bertutur dengan perkataan yang berbeza dengan dia. Jadi yang penting bagi mereka ialah mereka faham. Contohnya kalau orang India. Orang India lain pula kan. Orang India ada satu contoh soalan dulu keluar. Dia kata itu rumah ada belakang punya. Belakang punya api kereta punya stesen belakang. Jadi maknanya bahasanya tunggang langgang. Jadi itulah dia persamaan bahasa pasar dengan bahasa pidgin. Yang kriol ni sudah ada perbezaan sikit. Kriol ni kalau awak nak tahu, contohnya bukalah YouTube, type itu Baba Nyonya. Bahasa yang dituturkan oleh Baba Nyonya. Bahasa itu masih ada lagi kesalahan bahasa dia, tapi sudah ditambah baik kedudukan. Contoh subjek predikat ayat tu. Maknanya kalau dengar apa yang Baba Nyonya cakap, dia sudah lebih baik daripada bahasa pasar ataupun bahasa pidgin yang tunggang langgang tadi. Dan antara cirinya tu yang awak kena ingat tadi, kalau bahasa pidgin itu dia menggunakan perkataan apa banyak itu sebagai kata adjektif. Contohnya ikan itu banyak besar. Sebenarnya bukan banyak besar kan? Sangat besar. Jadi dia tak guna sangat. Dia guna banyak. Lepas tu bagaimana dari segi hukum DM dia? Dia terbalikkan kan. Contoh kereta api. Jadi api kereta. Jadi itu antara ciri. Dan mesti ada bahasa ibunda dia tu. Lu, gua semua tu. Itu ada. Dan dalam bahasa pidgin pun masih ada lagi. Lu, gua. Tapi dia sudah ditambah baik, maknanya subjeknya sudah betul, predikatnya betul. Contoh kalau dalam buku banyak dia kata gua mau masak nasi. Maknanya sudah betul tu subjeknya. Gua mahu masak nasi, predikat. Dia tak ada terbalik macam bahasa apa tadi hukum DM tu api kereta, tak ada. Dia sebut kereta api juga. Okey, jadi maknanya pidgin ini yang membezakannya dengan bahasa pasar dan bahasa kriol. Kriol ni berbeza dengan bahasa pasar dengan bahasa pidgin ialah kriol sudah ada penutur jati. Nampak? Itu beza. Pidgin tadi dengan bahasa pasar tiada penutur jati sebab dia tak cakap di rumah dengan anak dia macam tu. Takkan bapak toke Cina tu dia tanya anak dia
lu mau makan apa, ini ayam nasi ke, nasi ayam ke, tak ada kan. Dia mesti guna bahasa ibunda. Tapi bagi Kriol, dia akan gunakan bahasa yang dia gunakan tadi tu. Dia bercakap dengan orang lain. Gua mau masak nasi, lu mau makan apa. Jadi maknanya itu dituturkan di rumah, maknanya Kriol ini sudah ada penutur jati. Bahasa pasar dan bahasa pidgin tiada penutur jati sebab dia tidak tuturkan di rumah. Okey? Jadi itu saja yang saya rasa yang mungkin awak kena ingatlah. Yang lain ni tak ada masalah. Contohnya bahasa istana dengan bahasa dalam tadi saya dah terangkan. Sama. Bahasa basahan ya. Basahan ni maksudnya bahasa yang awak tutur dengan kawan. Mana bahasa satu tidak formal, bahasa basahan ni maknanya guna banyak singkatan lah. Banyak singkatan. Engkau nak pergi mana? Okey. Lepas tu bahasa mesra. Apa pula beza? Bahasa basahan dengan bahasa mesra. Okey. Bahasa mesra ni dia menggambarkan kemesraan. Contohnya, kalau awak bercakap dengan mak awak mungkin akan panggil kata ganti nama yang mesra dengan awak. Contohnya dia panggil awak apa? Mungkin yang perempuan dia panggil kakak ke. Kak Long nak makan apa? Itu menggambarkan kemesraan. Kalau Cikgu Sabariah dia tak tahu awak tu mesranya mak awak panggil Kak Long. Contoh kan. Kalau lelaki Abang Long. Jadi Cikgu Sabariah mesti tak gunakan bahasa yang sama. Jadi maknanya memang tak menggambarkan kemesraan lah. Jadi kalau kemesraan ni dia lebih erat. Contohnya kalau Pak Long awak datang katakan. Awak terus tanya Pak Long nak balik pukul berapa? Tapi kalau kawan awak pun ada, takkan kawan awak pun nak panggil Pak Long sebab dia tak ada kaitan kan. Tak ada pertalian darah tu. Mungkin panggil Pak Cik. Jadi dia sudah formal. Jadi tak menggambarkan kemesraan. Jadi kemesraan ni dia lebih nak menunjukkan mesra tu lah. Selain guna singkatan dan juga guna apa, biasanya juga selain singkatan ni guna campur aduk bahasa, ada percampuran kod bahasa Inggeris. Contoh you. You nak pergi mana? Lepas tu you nak pergi dinner kat mana malam ni. Jadi maknanya bahasa mesra dia yang paling penting nak menggambarkan kemesraan tu, maknanya kata ganti nama yang digunakan. Maknanya yang biasa menggambarkan kemesraan. Dia tak boleh jadi panggilan kita panggil formal tu jadi mesra pula. Contoh awak dengan pengetua mesti ada hubungan yang tidak yang tidak mesra lah kan. Dia mesti hubungan formal. Takkan awak nak panggil pengetua Pak Long pula atau panggil Pak Cik. Mesti panggil Tuan Haji ke ataupun cikgu ke kan. Jadi itu yang beza antara bahasa mesra tadi dengan bahasa basahan dengan kawan-kawan biasa ataupun bahasa pertuturan seharian kita. Okey, dan seterusnya ini satu lagi ni selanga selanga ni pun dia dituturkan oleh kelompok tertentu. Maknanya bukan belia saja dia tak semestinya orang muda ataupun remaja saja yang menggunakan selanga. Selanga ni di bahasa itu digunakan oleh sekelompok ataupun satu kumpulan yang sama yang memahami. Contoh, kalau orang yang bermain golf, orang yang bermain golf, dia sembang dengan kawan yang main golf, mesti dia guna istilah-istilah dalam permainan golf tu. Kalau saya tak main golf, saya tak faham, saya tak tahu below par, 18 lubang semua tu kan. Kita tak faham. Jadi makna itu juga tergolong dalam bahasa Selangor. Tapi kebanyakannya bahasa Selangor ni lebih kepada remaja lah. Contoh macam istilah-istilah yang biasalah kan. Awek, cun, cintan, apa tu skodeng. Ini memang popular juga. Dah beberapa kali dah keluar. Dia soalan meminta awak membina ayat. Bina ayat ataupun bina wacana pun ada. Dengan menggunakan bahasa Selangor. Dan kalau bina ayat ini teknik dia, kalau membina ayat dengan menggunakan bahasa Selangor ataupun bahasa dalam ke atau bahasa apalah tak kisah, sekurang-kurangnya mesti ada dua perkataan itu yang mewakili bahasa Selangor itu. Maksudnya apabila awak bina satu ayat, sekurang-kurang mesti ada dua perkataan. Kalau bahasa dalam tadi, mana ada dua perkataan. Contohnya tuanku berangkat.
selepas baginda santap. Maknanya ada berangkat, ada santap. Kalau awak bagi satu saja, memang tak menepati ciri. Sama juga dengan selanga ni. Jadi kalau awak diminta membina ayat yang menepati ciri bahasa selanga, kena sekurang-kurang ada dua. Contohnya awet dengan cun atau bro. Bro, awet lu cun betul lah. Jadi maknanya ada berapa tu? Lebih daripada dua kan? Ada awet, ada bro, ada cun. Okey, dah selamat. Jadi itu yang betul-betul yang awak kena tahu. Maknanya sekurang-kurang mesti kena ada dua. Tapi nak lagi bagus, bagilah tiga. Sebab kadang-kadang apa-apa pun boleh berlaku dalam peperiksaan ni. Jadi nak selamat, bagilah tiga. Okey, dan bahasa formal ni, maknanya bahasa formal ni sama dengan bahasa baku. Bahasa tak formal ni, semua ni lah bahasa yang lain ni semua tak formal ni. Yang formalnya cuma ini je, bahasa baku dengan bahasa dalam dan juga bahasa halus. Bahasa halus ni dia menggunakan kiasan. Mesti ada kiasan-kiasan pemanis. Maknanya kalau bina ayat dengan yang menepati ciri bahasa halus, maknanya mesti kena ada sekurang-kurangnya satu kiasan. Maknanya kiasan pemanis. Jadi kena ingat apa dia contoh kiasan pemanis. Orang rumah contoh kan, ke sungai kecil. Sungai kecil. Maknanya kiasan halus iaitu perkataan atau frasa tu dia tidak menggambarkan bahasa yang halus atau sopan, tapi apabila kita gunakan kiasan pemanis tu dia jadi halus. Maknanya walaupun perkara tu macam tak berapa sedap didengar, tapi dia jadi halus lah. Contohnya orang rumah. Orang rumah tu untuk isteri kan. Kemudian kalau ke sungai kecil tadi tu untuk buang air kecil. Jadi kalau buang air kecil tu nampak macam tak berapa halus. Bukanlah kurang sopan, dia cuma tidak halus. Tapi nak bagi lagi halus, guna ke sungai kecil. Saya hendak ke sungai kecil. Saya hendak ke sungai besar. Jangan guna sungai besar, huruf besar sudah. Sebab itu sungai besar sahabat berenang tu. Itu sudah lain maksud dia. Okey, semantik juga kena jaga. Okey, jadi variasi bahasa ni memang bentuk soalannya macam inilah. Contoh, penutur bahasa ni agak terhad. Kalau terhad ni maknanya tak banyaklah orang yang boleh faham ni. Kosakatanya membawa erti khusus dan hanya difahami oleh kelompok tertentu. Ini kalau kelompok tertentu ni awak dah boleh bayang dah. Siapa ataupun apa jenis variasinya ni. Memang tak ada lain lah kan. Kalau kelompok itu je yang faham. Jadi maknanya dia tak boleh jadi bahasa pidgin. Tak boleh jadi bahasa kriol. Okey, kosakatanya mungkin pupus. Memang ada kosakata yang mungkin pupus dan digantikan dengan kosakata yang baru. Contoh, masa zaman saya dulu, masa saya muda-muda dulu, Cikgu Sabariah lagi muda daripada saya. Masa zaman saya muda-muda dulu tak panggil awet, dulu panggil makwa. Makwa, pakwa. Sekarang ni awet dengan apa? Dengan balak kan. Akan datang ni tak tahu, dia akan berubah tu. Dia akan tukar lagi. Dia ikut perubahan zaman. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau kosakatanya mungkin pupus, digantikan dengan kosakata lain yang baru, jadi dah tentulah. Ya, bahasa Selangor. Ini soalan yang pernah keluar. Jadi kalau bahasa Selangor, dia kata bina sebuah wacana. Tapi wacananya tu tak panjang lah. 20 hingga 30 perkataan saja. Jadi contoh, ni. Cun sungguh, awet baru lu bro. Okey. Gua tak heran lah kalau lu tergoda dibuatnya. Apa lu tunggu lagi? Masuklah meminang. Kalau tidak nanti kena ciluk orang lain. Okey, jadi 25 perkataan. Okey. Tapi yang pentingnya sekurang-kurangnya ada 2 ayat. Sebab soalan ni meminta awak membina sebuah wacana. Jadi kalau wacana mesti sekurang-kurangnya 2 ayat. Okey. Dan setiap ayat tu pastikan ada 2 lah. Tapi kalau wacana ni dia tak tetapkan macam itu. Kalau soalan meminta awak bina 1 ayat, mesti ada 2 perkataan tu. Maknanya ada cun, ada awet, dah selamat dah. Okey. Tapi kalau untuk wacana, sekurang-kurangnya setiap ayat tu mesti ada lah. Maknanya ayat pertama dah ada 2. Ayat kedua sudah ada 1. Ayat ketiga apa lu. Lu tu sudah ada lagi 1 dan seterusnya ada ciluk lagi. Jadi maknanya sekurang-kurangnya
lebih daripada 2 lah. Okey. Yang ini contoh objektif, ini senang sangatlah. Cuma nak bezakan tu. Macam mana nak bezakan bahasa halus, mesra, selanga, tak formal. Tak formal ni maknanya dia lebih umum. Maknanya kalau ada singkatan banyak kan, bahasa halus juga tak formal. Bahasa mesra juga tak formal. Bahasa halus tadi saya kata formal. Bahasa halus formal, bahasa dalam formal, bahasa mesra tak formal, bahasa pasar tak formal, bahasa apa lagi? Bahasa pidgin dah tentulah, selanga, apa lagi bahasa apa lagi tadi? Semua tu tak formal. Yang formalnya sikit je. Bahasa dalam, bahasa baku, bahasa halus. Yang lain tu semua tidak formal. Okey, jadi kalau kita tengok ni, jadi mana awak kena tandakan penggunaan bahasa tu, tanda perkataannya yang menggambarkan ciri bahasa tersebut. Contohnya awak tanya Bang Haji. Jadi Bang Haji ni panggilan. Jadi tengok panggilan ni macam mana? Formal ke, tak formal ke? Jadi kalau Bang Haji memanglah tak formal kan? Takkan kalau pengetua awak kita kena panggil, kalau pengetua tu Tuan Haji, kalau ada Haji kan. Takkan kita nak panggil Bang Haji pula. Jadi maknanya tak formal tu. Okey, seterusnya apa lagi ciri? Lagi satu, nak tu. Nak makan jadi sebenarnya itu singkatan lah, hendak kan. Jadi makna awak kena kesan, kena teliti mana ada perkataan yang menggambarkan ciri bahasa itu. Jadi kalau awak dah nampak tu, dah jumpa dah sekurang-kurangnya ada 2 tu, maknanya dia boleh tak jadi bahasa halus. Bahasa halus tak ada ciri bahasa halus. Bahasa halus dia mesti ada apa yang saya kata tadi, kiasan pemanis tadi. Tapi sini tak ada. Okey. Jadi makna bahasa halus awal-awal pilihan yang pertama tu dah salah. Jadi potong. Satu yang mana ada 1 potong. 1 3, 1 4 potong. Jadi sekarang ni tinggal 2 3 ataupun 2 4. Jadi kalau Bang Haji dengan nak makan tu, jadi apakah bahasa yang sesuainya? Jadi dah tentulah bahasa mesra sebab Bang Haji tu orang yang rapat, yang mesra saja panggil Bang Haji. Kalau nak makan, maknanya hendak, singkatan. Jadi singkatan juga termasuk dalam ciri bahasa mesra. Okey. Dan satu lagi ialah memang bahasa itu tidak formal lah. Jadi maknanya 2 dengan 4. Nak kata bahasa Selangor tak boleh sebab kalau tengok mana ada contoh bahasa Selangor, kosakata bahasa Selangor tak ada. Tak ada lu, tak ada bro, tak ada cun, tak ada. Jadi maknanya Selangor dah tentu dah salah. Jadi makna 3 ni memang salah. Maknanya 1 3, 2 3 pun memang salah. Jadi 1 4 juga salah. Jadi yang betulnya 2 dan 4. Jadi biasanya soalan objektif memang tidak merumitkan.